Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, petang semalam saya sempat untuk buat penyediaan batas tanaman yang di sebelah kanan saya ni, yang di sebelah kanan saya ni. Tuan-tuan mesti sebelah kiri tuan-tuan lah. Okay, yang ni batas ini kita dah letak, kita dah korek untuk kita masukkan balik batang-batang jagung. Jadi kita nak sambung balik dengan kita nak letak air bilasan beras dan juga air lebihan darah ayam, rendaman air bawang, semua kita letak dekat sini. Okey. Saya ambil bekas dulu, saya bawa ke sini lah. Okey, yang ni yang saya kata tadi lah. Ni air pagi tadi masak. Jadi air ni adalah air bilasan, ada campur sikit darah ayam. Kemudian kalau tuan-tuan perempuan masak ada kulit ayam, ada kulit dan bawang putih dan juga bawang merah kat sini. Lepas tu adalah sikit lagi macam serai yang saya gunakan semasa masak. Dari biasa saya masukkan dalam ni, saya rendam daripada pagi bawa ke petang ni lah. Kemudian tentunya kalau kita masak, kita kan ada air bilasan beras kan. Air bilasan beras ni banyak faedah dia. Jangan buang saja begitu dekat dalam sinki. Kita untuk nak air bilasan pertama lah. Air bilasan pertama ni jangan terus buang saja. Kalau boleh kita simpan dahulu untuk kegunaan kita dan manfaat kepada tanaman dan juga kebun kita lah. Okay, jadi yang ni untuk kali ni kita letaklah ini saya bawa terus ke sana lah ya, untuk memudahkan apa yang saya buat, tuan-tuan dan puan boleh nampak lah. Okey, yang ini air bilasan beras tadi, air peraman air peraman darah ayam, kulit ayam, bawang putih, bawang merah, juga sedikit serai. Jadi kita tidaklah tuang ke semuanya dekat kita punya batas taman ni. Kita perlukan tapisnya. Jadi senang je. Kita tapiskan ni, make sure kulit ayam tu semua tak jatuh ke sini lah. Okay. Alright. Okay, jadi kat sini tuan-tuan dan puan, dia ada dia punya lebihan tadi kan. Lebihan ni kita tak nak dia jatuh dekat batas tanaman ni. Nanti akan mendatangkan ulat yang korang rasa tak sesuai nak tengok, dan juga semut datang kan. Jadi yang ini kita akan masukkan ke tong kompos kita lah ya. Okay, tuan-tuan, kalau macam saya ni, saya dah siapkan tong greencone ni. Tong greencone ni saya guna the main kompos saya untuk lebihan dapur. Jadi macam kulit ayam, apa benda semua yang organik, yang tak berminyak, saya akan letakkan dalam ni. Okey. Cuma greencone ni saya tak buat lagi video lah yang khas untuk greencone ni. Greencone ni nak buat dia tak susah. Cuma kita nak kena faham macam mana cara dia berfungsi lah. Greencone ni dia punya main source dia adalah matahari. Jadi kalau kita nak buat kat mana kita nak letak tu, tempat dia, lokasi greencone ni, kita kena cari banyak tempat yang ada tumpuan matahari yang banyak. Jadi yelah, dia punya main source dia untuk dia bekerja untuk kita secara percuma adalah matahari. Okey, kita kembali semula dekat batas tanaman tadi. Kita nak letak air basuhan ataupun air bilasan beras pula. Yang ini pula air bilasan beras. Air bilasan beras ni biasalah curah je lah. Bukan kena keluarkan duit pun, kita dah siap ada dah benda ni. Rugi kalau kita just buang sajalah. Okey, air bilasan beras ni kau tengok, dia ada tak apa. Ini. Okey, berapa lama kita nak buat benda ni? Kita buat selama yang boleh, atau boleh kita bagi dalam 5 hari berturut-turut kita buat benda yang sama ke batas tanaman yang kita nak improvise punya tanah ni lah. Jadi yang ini kalau tuan-tuan dan puan guna ataupun nak mengembalikan kualiti tanah dengan menggunakan tinja ayam, tinja kambing ataupun tinja haiwan-haiwan lah, make sure kena peram tanah tu dalam masa 2 minggu. Maksud peram tanah tu 2 minggu dulu. Selepas hari pertama letak tinja tu, hari pertama letak tinja haiwan tu, selepas 2 minggu tu baru boleh kita alihkan tanaman kita dekat ataupun anak pokok ke anak benih ke kita punya batas ni. Itu perkara prioriti yang perlu jagalah, sebab kita nak tinja tadi tu je dapat kita proses di tanah lah. Maknanya je dapat cope dengan tanah dengan baik lah. Sebab dalam tinja ni kita faham, kita takut ada patogen-patogen yang membahayakan kepada kesihatan even kita dan juga pada tanaman kita. Alright.
Okey, tuan-tuan dan puan, itulah seberingkas mengenai kebaikan ataupun penyediaan tanaman atau penyediaan batas tanaman yang selalu saya praktikkan dekat kebun lokal ni. Saya tak adalah keluarkan duit, keluarkan duit beli itu, beli ini, tidak. Apa yang ada dalam kebun ni saya akan gunakan, apa yang saya boleh dapat sos secara percuma, lebih saya utamakan. Okey, air belasan beras ni ada banyak faedah. Di antaranya, dia akan membuatkan tanah tu kembali semula subur. Dengan dapat kembali macam tanah yang asal tu kita dah tanam, betul kita tuai, kita nak improvise tanah tu, saya selalu akan gunakan air belasan beras lazimnya. Okey, air belasan beras ni macam mana kita tahu, dia akan rimbunkan daun, lepas tu dia akan perkuatkan lagi pertumbuhan akar, lepas tu dia akan membantu dalam proses berbuah. Tu di antara yang saya perasan lah. Okey, jangan pandang rendah lah air belasan beras ni. Okay, kemudian air rendaman macam darah ikan ataupun air rendaman darah daging, apa semua itu selalunya kalau kat luar dipanggil sebagai blood meal. Blood meal. Dalam blood meal ni dia membantu untuk kita bagi nutrisi kepada tanah, dan ada bakteria yang bekerja untuk tanah tu. Jadi jangan buanglah dua perkara ni, jangan buang. Air belasan beras dan air rendaman bawang ke bawang putih ke, air rendaman daging, air rendaman ikan, yang macam selepas kita keluar ada fridge tu kan, kita rendam dulu sebelum masak kan. Air rendaman tu jangan buang terus. Dia berfaedah untuk kita punya tanaman, untuk kita kita punya tanah lah. Okay, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Untuk kali ini, insyaAllah kalau ada apa-apa nak tambah, tinggalkan aja di ruang komen. InsyaAllah saya cuba pertingkatkan lagi lah kualiti penyampaian, input, dan saya cuba research dan kongsi pengalaman saya setakat mana yang saya ada ni, dan setakat mana yang saya mampu kepada tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Tuan-tuan, sehingga di sini saja saya Akmal, pekebun kecil berjiwa besar dari kebun lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.